Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang pertamanya, satu hari nanti kita semua akan menghadapi satu perkara iaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang boleh sambung bila sebut kullu nafsin. Siapa pun di dalam alam ini ataupun manusia, dia akan tahu sambungan dia dha'iqatul maut. Maksudnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa yang akan mati? Orang yang bernyawa, manusia, jin, iblis, malaikat, haiwan. Kesemuanya tak berbaki sekalipun. Apabila semuanya mati, kata Allah Subhanahu wa taala, man baqi, kepada malaikat maut jawab, baqitu ana wa anta rabbi la yamut. Maksudnya berbakilah aku dan kamu wahai Allah yang tidak akan mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka malaikat maut pun mati. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala kembali pada suatu zaman ataupun suatu ketika saat Allah belum lagi menciptakan siapa-siapa. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan mana yang berkuasa? Kerajaan mana yang berkuasa? Mana kerajaan yang dulu memerintah selama 22 bulan? Mana kerajaan yang pernah memerintah selama 30 tahun, ratusan tahun, kerajaan Fir'aun mana? Lalu tak ada siapa yang dapat menjawab. Lalu Allah sendiri yang jawab. Allah sendiri yang jawab, lillahi wahidil qahhar. Semata-matanya yang tinggal hanyalah Allah Al-Wahid, yang satu, dan Qahhar, yang berkuasa. Bila sebut mati, ada satu scene dalam kematian ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil mauti sakarat. Maksudnya, ketahuilah bagi kamu bahawa pada kematian itu ada sakarat, ada sakit, ada kesakitan. Jadi bila kita kaitkan kesakitan dengan kita sebagai orang yang bekerja dalam bidang kesihatan, kesakitan ni kita mengkaji, perubatan kaji, dia ada skala dia. Maksudnya ada 0 sampai 10. Maksudnya itu skala kesihatan. Mana-mana pun, WHO pun disebut skala kesihatan 0 sampai 10. Maka dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Quran ada menyebutkan kesakitan apakah yang paling sakit. Kita ada ubat tahan sakit, Panadol, Tramadol, morfin, oxycodone, fentanyl patch, macam-macam ubat untuk menangani kesakitan. Dan kita di Institut Kanser Negara, sakit yang kita selalu hadapi adalah kesakitan pesakit kanser kita. Yang di mana kalau kita bagi morfin, kadang-kadang mereka tak nak ambil morfin dan dia kata tak boleh, nanti morfin ni akan menyebabkan khayal mak saya akan ketagih. Dia tak nak ambil morfin, dia ambil ubat Tramadol sebagai contoh. Jadi kita tak boleh, kita kena terangkan kepada dia bahawa sakit morfin, sakit kanser ni bukan sakit yang main-main. Sebab itu doktor arahkan untuk kita gunakan ubat opioid yang tinggi, iaitu morfin. Ada sebab dia. Jadi dalam Al-Quran ada bagi tahu bahawasanya kesakitan yang paling kuat, kita boleh sebut sakit bersalin paling kuat. Ibu-ibu semua yang pernah melahirkan anak tahu sakit bersalin ni macam mana. Kemudian sakit kanser, kesakitan yang dikatakan kuat, yang menggunakan ubat yang paling tinggi. Dalam Al-Quran sebut bahawasanya kesakitan yang paling sakit adalah sakit kematian. Sakit kematian yang ketika itu wazanna annahul firaq. Allah bagi tahu ketika orang yang pertama kali malaikat maut ambil nyawa dia, tarik kali yang pertama,
wa zanna annahu al-firaq, dia dalam hati dia, orang yang mati itu, dia akan kata ini mati. Maksudnya dia kata ini mati. Ulama tafsir bagi tahu bahawasanya kenapa dia kata mati aku hari ini. Sebab apa? Sebab kesakitan mati ini tak pernah dirasai oleh sesiapa sekalipun. Jadi waktu dia tarik nyawa itu, dia kata hari ini aku mati. Hari ini aku mati. Maksudnya dia tahu yang bahawa dia akan mati pada ketika itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bagi tahu tentang ubat dengan sakit ini. Maksudnya ubat sakit mati ini. Masa bila kita nak dilute? Masa bila kita nak dilute ubat ini, nak kita gunakan ubat ini, waktu di atas muka bumi Allah. Di waktu atas muka bumi Allah inilah kita amalkan satu doa yang mana semua orang tahu. Semua orang tahu, dan sama ada kita nak ataupun tidak amalkan. Sama ada lepas solat, kita terus bangun, melakukan tugasan kita, ataupun kita duduk sekejap, kita menadah tangan berdoa kepada Allah bahawa sakit ini tak akan boleh dihilangkan. Cuma Nabi bagi tahu bahawa sakit mati ini boleh dikurangkan. Maksudnya sakit tetap sakit. Sakit tetap sakit, kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu dengan kematian yang mudah. Apabila kita nampak orang mati dengan mudah, mati dengan senang, kata Aisyah, aku tidak cemburu apabila aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung beratnya sakarat itu. Maksudnya beratnya kematian itu. Nabi kata bahawasanya sakit itu tidak dapat dihilangkan tapi dapat dikurangkan. Kata Imam Hasan Basri, dia bagi tahu bahawa sesungguhnya orang yang mati ini, orang yang nak menghadapi kematian ini, dia ibarat orang yang terkapai-kapai di tengah lautan. Terkapai-kapai di dalam lautan, dia dalam keadaan lemas. Dia nak turun pun dia lemas, di atasnya pula ada api. Maksudnya dia dalam keadaan meminta pertolongan. Masuk bawah mati, naik atas terbakar. Maksudnya dia terkapai-kapai. Terkapai-kapai, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita satu doa, yang doa itu semua tahu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut kami. Semua orang tahu bahawasanya kita akan menghadapi kematian, bahawasanya Allah bagi tahu betapa kasih sayangnya Allah, Allah rahsiakan kematian kita. Allah rahsiakan. Itu pun adalah salah satu nikmat bahawa Allah rahsiakan kematian. Maksudnya kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita tahu minggu hadapan kita akan mati, maka hari ini kita nak makan nasi Briyani Royal pun, nasi lemak Royal pun tak ada selera. Sebab apa? Minggu depan dah nak mati. Betapa kasih dan sayangnya Allah, Allah rahsiakan kematian itu. Allah rahsiakan kematian itu supaya apa? Kita sentiasa bersedia. Ayat yang pertama saya baca tadi adalah ayat di mana malam pertama di dalam alam barzah, di mana orang yang menangguh-nangguhkan taubat, yang menangguh-nangguhkan amal soleh di atas dunia, diminta kepada Allah, Rabbirji'un. Ya Allah, aku nak balik, ya Allah. Nak balik untuk apa? Untuk la'ali a'malu salihan fi matarat. Nak buat amal dulu dekat atas bumi yang dulu aku tak sempat. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kata-kata kamu ini sia-sia saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kamu kekallah di sini selama-lamanya hingga nanti hari dibangkitkan. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga kita sampaikan kepada sahabat kita yang tidak hadir dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.